Bismillah, kita tengok soalan. Yang pertama ni, awak akan nampak. Okay. So, bila di pelakuran, dia adalah L. Macam mana nak cam L? Unit dekat sini joule per kg. Kuantiti haba per mass. Berarti formula dia dekat sini adalah L. Kalau saya pindahkan M ke sana, dia akan jadi basic formula lah. Q sama dengan ML. Ini adalah cerita tentang lakur. And then, kalau tengok dekat sini, kata kunci dekat gambar ni, dia adalah gambar rajah air batu mencair. So, bila air batu melebur atau mencair, that's why kita kata pelakuran. Haba pendam jenis pelakuran. Maksudnya, ice cube become cecair. Atau cecair become ice cube. Itu pelakuran. Another one is apabila cecair menjadi wap, menjadi gas, atau gas menjadi cecair. This one is kita panggil haba pendam tentu pengawapan. Yang ni pelakuran. Awak kena boleh beza Apakah yang dimaksudkan dengan haba pendam tentu pelakuran? So dekat sini awak kena statekan dulu apa maksud haba pendam tentu ni. Okay, so awak akan kata kuantiti haba sama je macam definisi muatan haba tentu. Cuma beza dia, awak kena cakap dia diserap. Kenapa diserap? Ice cube tadi nak mencair. Nak mencair jadi cecair. So dia adalah diserap. Okey. Semasa berlaku apa? Peleburan. Kenapa awak tahu dia melebur? Yang ni lah. Sebab dia pada suhu yang sama. Dia cuma tukar dia punya tekstur molekul saja. Okey, pada suhu yang sama. Hitungkan kuantiti haba yang diserap. Berarti awak kena cari sama ada awak guna Q. Kuantiti haba is Q. Alright, so unit dia adalah joule nanti. Sama ada awak guna basic formula yang melibatkan power times time, ataupun Q sama dengan ml. Itu sahaja. Cuma awak tak boleh guna ml lagi kat sini sebab awak punya kuantiti jisim yang berubah menjadi cecair tu tak tahu kat sini. Nampak ni? X. Awak tak tahu nilai dia. So awak tak boleh guna formula yang ada ml tu. So no choice, awak akan guna formula yang pertama ni. Yang ni sebab dekat atas tu given P, given T. So awak boleh masukkan P, awak boleh masukkan T. Nampak ni? Ni masa sepanjang dia berubah. Ni. Dengan power 1000. Nampak tu? 12000 joule. Okay, now, bila awak nak libatkan formula bawah ni, awak kena faham satu benda. Bila berlaku prinsip keabadian tenaga, ingat tak macam kita belajar bab daya? Prinsip keabadian momentum. Yang ni prinsip keabadian tenaga. Apa itu tenaga dekat sini? Tenaga haba, right? Berarti haba awak tu berubah bentuk saja. So, bila berubah bentuk, Q bagi alat elektrik dengan QML tu adalah nilai yang sama. That's why saya kata abadi. Keabadian. So, Q untuk pemanas dengan Q untuk haba pendam adalah sama. That's why awak boleh pakai balik nilai tadi. Boleh pakai nilai tadi untuk dapatkan M yang awak tak tahu tu. Okay. Dia berubah daripada X ke 0.6. Berarti X tu adalah nilai kecil. So, dia mesti ditolak lah. Dan latent given tau kat atas tu. Awak tekan kalkulator, X awak akan pindah sana nanti. Negatif pindah positif dan X awak akan dapat 0.2407 kilogram. Kita pergi pada soalan perak. Okay. Keseimbangan terma, kalau nak tahu, dia mesti touch. Objek tu mesti touch. Siapa boleh cuba jawab apa itu keseimbangan terma? Pemindahan haba bersih. Okay, good. Pemindahan haba. Apa maksud pemindahan haba yang bersih? Apa maksud bersih, sayang? Dia macam dua-dua tu suhu sama. Betul. Katakanlah saya kata, kuprum tadi edarkan 50 joule. Air pun tadi edarkan 50 joule kepada kuprum. Macam tu. So, 50 ke kanan dengan 50 kiri, tekan kalkulator, awak akan dapat sifar. That's why kita kata bersih. Bersih means dia tak ada pergerakan dah. Dia dah seimbang. So, kita akan kata, ni belum dapat markah Haikal, awak kena sambung lagi. Antara dua objek, tadi saya kata apa? Bersentuh, right? So, awak akan kata dia mesti mengalami yang bersentuh.
secara terma lah. Apa maksud secara terma? Suhu dia tu touch. Suhu dia touch. So dia punya nilai adalah sifar. Yang ni. Itu maksud dia. Apa yang akan berlaku kepada sfera logam yang awak pegang pakai jari tu? So, siapa tahu jawapannya? Naik. Naik. Menaik, pandai. Menaik macam kelakar. Kita tukar sikit, bertambah. Tapi accepted je. Suhu menaik. Suhu bertambah. Okay? Next. Kenapa awak kata dia bertambah? Of course, awak kata air dengan kuprum tadi berlaku peredaran haba, betul? Dia nak berlaku keseimbangan. So, dia akan sambung sampailah ke... Kita tahu kuprum, keluli, besi, semua ni adalah konduktor haba yang baik. So, dia akan bergerak sampailah ke objek yang awak pegang. So, awak akan kata aliran haba berlaku. Okay, now adalah pengiraan yang melibatkan... Kita dah masuk tajuk muatan. So, dia adalah pengiraan melibatkan C. Untuk berlaku keseimbangan terma, dia adalah sama prinsip keabadian. Oleh sebab itu, haba yang terlibat antara dua item yang bersentuh itu akan jadi sama. So, awak akan kata item 1, nilai haba akan sama dengan item 2. Okey, sekarang dekat gambar awak akan nampak item 1 awak adalah kuprum. Item 2 yang touch dengan dia adalah air. Nampak ni? Kuprum jumpa air. Muatan haba tentu adalah awak kena cari C. Jangan salah sebab ramai sejumpa calon, dia cari Q. Q is cari kuantiti tenaga. Hati-hati. Kalau saya boleh warnakan sikit untuk elakkan awak cuai, Q ini adalah haba. So, haba unit dia sentiasa joule. Sedangkan C ni unit dia bukan joule. C ni kalau pindah M ke sana, theta ke sana, unit C adalah joule per kg per darjah Celsius. Itu unit bagi C. Okey, ni unit bagi haba. Jom kita tengok apa yang cikgu maksudkan. Saya pakai warna merah nak bagi nampak. Okey, baca soalan tau. Okey. Bongkah dipindahkan ke dalam bikar yang mengandungi mass of air, water, is 700 gram. Hati-hati gram. Gram belum tukar SI tau. Kebanyakan pelajar dekat sini dia cuai. Gram belum tukar SI. So, kena bahagi 1000. Barulah dapat SI. Okay. Lepas tu dia kata, air itu pada suhu awal dia adalah 30. Berarti suhu air sebelum dia seimbang adalah 30. What do you think about suhu malar? Adakah dia bermaksud suhu awal ataupun suhu akhir? Siapa boleh jawab? Cuba. Suhu akhir. Pandai. Ini Sam. Maksudnya dia berlaku keseimbangan terma. So dekat sini kalau saya boleh highlight, suhu malar itu akan menjadi suhu final bagi air. Ni case number 1. So kalau saya boleh conteng dekat bahagian air ni, so dekat sini 80 ini kena tolak dengan 30. Itu perubahan untuk dapat balancing tu. Soalan ni tanya apa? C ke Q? Q, betul. Haba. So, kena make sure final answer awak ialah Q. Okey, sekarang kita tengok maklumat kuprum dekat sini saya pakai air lah. Why? Sebab kuprum awak tak tahu jisim. Nampak tak? Kalau tengok dekat soalan atas sampai bawah, tiada nilai jisim. So, bila tiada nilai jisim, automatically awak boleh guna maklumat air. Keseimbangan haba tadi kan? So, bila berlaku keseimbangan haba, segala maklumat dalam ni boleh jadi M, air, C, air. Tukar kepada kg, 4200 tu fix untuk air. So, bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat Q bagi kuprum yang sama nilai dengan QI ini adalah 147,000 joule. Nampak tak? Bila dia tak bagi jisim kuprum, sama kes dengan soalan awal tadi, no choice, awak kena letak ini untuk menjadi final kehendak awak, untuk awak cari dia. So, bila awak nak cari mass of kuprum, okay, dekat sini lah baru awak masukkan C kuprum,
theta cuprum. Sebab Q cuprum sama dengan QI. Okey, kalau saya boleh padam, awak boleh terus masukkan QI dekat sini. Sebab dia berlaku keseimbangan tadi kan. Gitu. So, masukkanlah QI tadi. Sebab nilai dia sama. 147,000 Joule. Ingat soalan fizik sentiasa berkait. Yang atas ni mesti ada kaitan dengan yang bawah. Okey, mass cuprum tak tahu. C cuprum given, nampak ni C. Unit kat belakang ni kita dah tahu dah C. So, ganti 387. Inilah suhu awal cuprum. Suhu final dia tu tengah-tengah, which is 80. Okey? So, saya masukkan nilai. Besar tolak kecil 18.99. Katakanlah saya letak 4 tempat perpuluhan. So, pastikan unit awak jangan lupa. Mesti dalam kg. Saya pergi ke bawah. Nampak? Dua gambar. Bererti, this one, the first one, bacaan dia ke kanan. Bererti tolok ini membaca tekanan lebih besar. Ini lebih kiri. So, tekanan yang bawah lebih rendah. Ini adalah termometer. Maksudnya temperature awak. Temperature awak dekat sini besar. Dan gambar yang bawah kecil je, rendah je. Temperature awak lebih kecil. So, this is small tu. Siapa boleh bagi tahu? Haba pendam, muatan haba, hukum gas. Hukum gas. Which one of hukum gas? Hukum Gay-Lussac ke cikgu? Betul, betul. Siapa tu? Okey, Gay-Lussac. Ni SS, double S. Accepted. Kalau awak tulis hukum tekanan. So, dekat sini bila bandingkan, saya tahu dah pandai. Awak akan kata P 5.1 lebih besar daripada P 5.2. Betul? Tekanan 5.1 lebih besar dari 5.2. Bahagian ni saya terus saja. Nanti awak akan semak je skema. Okay. Tell me about isi padu. Siapa boleh teka? Apa berlaku pada isi padu? Sama, pandai Carl. Thank you so much. Sama tahu, malar. Awak boleh sebut malar atau awak boleh sebut sama. Isi padu 5.1 sama dengan isi padu 5.2. Dua-dua ni accepted. Okay. Now, hubung kaitkan bacaan tolok. Saya terus baca untuk awak. Okay, saya tanda dulu. The first one. The second one. Okay. Semakin tinggi tekanan, semakin tinggi suhu. Ataupun semakin tinggi bacaan tolok burden, semakin tinggi bacaan termometer. Is it songsang? Tak. Okay. Kena confident sayang, kena confident. Ada pelajar dia salah faham, dia nampak per, dia ingat songsang. No, sebenarnya dia adalah just untuk memudahkan awak hafal. Per itu bermakna dia akan jadi satu formula tau. Bila dia jadi satu formula, contoh saya kata P1 per T1, P2 per T2, betul? Ni jadi satu formula lah. So, kalau saya highlight, dia jadi macam ni. Yang ni. Macam gini. Tapi, disebabkan ada dua item, dia akan ada sebelah kiri satu, sebelah kanan dua. Okay. Kalau saya padam, cara awak nak tengok hubungan, awak jadikan dia nombor terus. Katakanlah dia adalah nombor constant value number 1. So, bila awak jadikan dia hubungan, pindahkan T, dia akan dapat macam ni. So, katakanlah saya delete number 1 tu. Barulah awak nampak terbukti dia bukan songsang. Okay. So, hukum sama ada awak tulis Gay-Lussac ataupun hukum tekanan. Dua-dua betul. Hukum gas dia tak macam MC theta. Q sama dengan MC theta. Which is your theta is dalam darjah Celsius. Ini adalah muatan haba. Kalau hukum gas, dia tak boleh macam tu. Dia punya suhu is wajib dalam Kelvin. Wajib dalam Kelvin. Okay. So, bila wajib dalam Kelvin, theta awak mesti tambah dengan 273. Ni yang biasa pelajar tak tambah. 80 tambah 273. Nampak? Soalan tu dia nak trick awak sebenarnya. Awal dekat sini sayang, kosong. So, tambah 273. Dengan bacaan tolok burden, bacaan tolok burden adalah 1.01325 10 kuasa 5 Pascal. Hitung bacaan ketika akhir. Ni akhir.
So dia tanya P2. And then your answer akan dapat 1.3. Saya letak 3 tempat perpuluhan. Katakan 10 kuasa 5 Pascal. Okay, apa yang berlaku kepada tenaga kinetik? Dia tanya. Apabila makin kuat awak bagi suhu. Maksudnya awak bagi haba lah. So bila awak bagi haba, of course akan bergegar. Molekul gugup dia nak lepas. So apa yang awak kata pada tenaga kinetik? Bertambah. Pandai. Thank you so much. Dia tanya, apakah keterangan melalui teori kinetik? Dia nak tanya tentang teori kinetik. Bila dia berlaku haba, menerima haba, dia akan berlanggar antara satu sama lain. Dekat situ, kalau tengok gambar saya ni, dia berlanggar. Once dia berlanggar, kata kunci yang diterima, awak akan kata tenaga kinetik bertambah. Ni antara yang boleh diterima lah. Mungkin awak cakap hal laju bertambah. Mungkin awak kata pelanggaran semakin laju. Okay? Kemudian awak boleh kata ikatan molekul itu akan berpecah ataupun memecahkan ikatan molekul. Now awak jumpa faham. Okay. Takrif yang seterusnya. What do you think maksud tekanan? Pakai formula je, saya dah ajar. Tekanan sama dengan daya per luas. Awak boleh pakai macam ni, which is awak masukkan saja, tapi awak kena declare F is daya dan A is luas. Ataupun kata lain, definisi yang lain, awak kata daya per unit luas. Ni pun formula hukum gas, tapi dia ada kaitan dengan, tengok saya tak rasa Gay-Luzat ni. Ada gas helium yang isi padu awal 30 liter dan tekanan pressure, tekanan 1 atmosferik, 1 atm di permukaan tanah. Ni lah maksud dia, di permukaan tanah. So saya anggap dia belum lepas lah. So saya kata item number 1. Tengok cara saya ambil maklumat. Balon itu kemudian dilepaskan. Okay, now dia dilepaskan. Semasa dia naik ke atas, isi padunya bertambah. Berarti V dia tu tak sama macam 30 lah. Dia lebih dari 30. Hitung tekanan. So since tadi number 1, so this is number 2 lah. Apabila bertambah sehingga 120 liter. Okay. Buat pengetahuan awak, cikgu, kenapa dia bagi liter? Kenapa dia tak bagi meter cube? Isi padu kan panjang, darab lebar, darab tinggi. Betul. Tapi awak kena tahu juga 1 meter cube bersamaan 1 liter. Ni awak kena tahu. 1 meter cube bersamaan 1 liter. Ini bukan lagi Luzat. Siapa tahu formula apa? Kalau boil tu macam ni. Kan? Sebelah atas kan? Kalau buat nota dulu, boil. Sebelah atas. Means, hubungan dia bukan berkadar terus As I said, dia macam ni. P1 V1 equal to P2 V2. Tengok cikgu tulis macam ni. Dia kan macam darab ni kan. So bila dia makan darab, 1 1 2 2. So kalau saya jadikan dia pemalar nombor 1, saya pindahkan ke sana, dia adalah berkadar songsang. Okay, masukkan nilai. P1 is 1 atmosferik. V1 is 30 liter. P2 tak tahu. V2 ialah 120 liter. Saya akan dapat 1/4. 1/4 ATM. Gay-Luzat sudah. Now awak akan nampak cerit yang mendidih. Dekat sini awak akan nampak pada masa 5 minit, dia maintain je kat sini. Awak didihkan lama-lama, dia tersejat tau. Saya tahu awak faham konteks ni. So bila tersejat, air tu jadi berkurang. Nampak ni? Kurang. Isi padu dia dah sikit. Okay, so dekat sini dia akan tanya, apa jenis haba yang diserap? Muatan haba ke haba pendam? Haba pendam. Haba pendam apa? Spesifik sayang. Haba pendam penguapan. Betul. Pengewap. Kenapa wap? Sebab dia jadi wap. Nampak ni? Kalau saya highlight, nampak tu? Kan saya dah kata tadi, air kurang sebab dia vaporize. Dia tersejat. Awak jangan hafal tau. Awak kena faham cerita dia. Kalau awak faham cerita, awak akan nampak ini bukan muatan haba. Muatan haba berubah suhu. Sini dia tak ubah suhu. Dia cuma ubah bentuk saja.
Ni dia patah balik macam soalan awal. Tapi dia tricky sikit lah. Okay. So dia tanya, kenapa tiada perubahan suhu? Ni dia dah tolong awak dekat sini. So dah nampak dah. ML. Tidak ada perubahan suhu. So awak boleh tekalah. Haba pendam nampak jadi ubah tersejat pengawapan. Jangan sebut pelakuran. Lakur is pepejal menjadi cecair atau cecair menjadi pepejal. Itu lakur. Okay, next. Dia tanya sebab awak akan kata dia mesti tentang memutuskan ikatan. Nampak tak? Air nak jadi wap. So, bila nak jadi wap, kalau saya kata tadi, dia ikatan dia rapat macam ni. So, lepas ni dia akan jadi macam gini je. Dia dah asing dah. Dah jauh-jauh dah. So, akan kata sebab dia nak memutuskan ikatan. Ini kimia awak dah belajar. Sebab macam ni pun dah boleh, tak ada masalah. Memutuskan ikatan molekul, alright? Q sama dengan ml lah. Sebab awak dah tahu. Jika tenaga ialah sini, bererti awak akan masuk dekat sini. Okay? Hitungkan jisim, bererti awak cari ini. So, L dah ada maklumat. So, saya rasa awak tak ada masalah lah. Awak boleh cari terus. M equal to Q per L. So, your answer akan dapat kg. Okay, M is kg. Okay, kita mungkin akan berakhir sikit lagi. Ini pendam saja tau. Pendam saja. Dia tak cakap pengawapan, dia tak cakap pelakuran. Dia tak spesifik. Means awak tak perlu mention pun. Cecair pergi gas ke? Awak nak mention pepejal pergi cecair ke? Tak payah. Tak payah mention. So, awak akan kata kuantiti haba yang diperlukan, yang diserap ataupun yang dibebaskan tanpa perubahan suhu. Ini je. Q sama dengan ml. Okay, define ini je. Okay, kuantiti haba yang diperlukan ataupun kuantiti haba yang diserap atau dibebaskan tanpa perubahan suhu bagi 1 kg bahan. So, bila dia mendidih, of course awak kena mention suhu waktu pendidihan tu lah. 100 masa lebur. Which is yang tak ada perubahan suhu tu. And then this one, awak boleh turunkan ke bawah saja. Jawapan boleh macam ni ataupun direct kalau saya padam. Ataupun direct awak nak ke sini pun boleh. Pun boleh, tak ada masalah. Asalkan pemeriksa nak tengok awak mendata tu. Line mendata tu. Okay. So, kalau saya suka label lah. Saya akan cadangkan awak label. Macam tadi, dalam tempoh masa sekian sampai sekian. Tolong buat dengan kemas lah. Baru nampak awak seorang yang bersedia. Okay? Dan saya rasa ke bawah. Mungkin saya... Ini sama macam tadi. Bila awak nak buat pendam, awak akan kata Q is ml. Bila awak nampak dekat sini watt, awak boleh guna PT. Prinsip keabadian tenaga menyatakan mereka itu boleh guna sama-sama. Ini adalah awak steam baju, iron baju. Okay, siapa boleh teka? Awak nak pilih iron yang jenis macam mana? Cuba. M. Betul. Awak akan pilih pandai. Thank you so much. M. Yang mesej saya pun bagus. Thank you. Awak akan ambil macam orang beli cap Philips tu kan. Yang besar power dia. Dan dia mesti akan provide tim yang banyak. Nampak? Satu ni banyak. So, pilihan awak dah betul. Ini at least satu markah kan. Alasan je lah. Pastikan awak ambil kuasa yang besar. Jangan ulang yang ni Keupayaan maksimum. Jangan ulang yang ni. Awak cuma cakap je lah. Dia akan cepat. Cepat panas. Macam tu lah. Jangan ulang yang atas saja. Ni. Pressure cooker. Pressure cooker tadi tak sama dengan belah-belah atas. Tapi dia adalah cerita tentang pressure. Yang ni. Awak nak tinggikan tekanan. Awak nak beri satu suhu yang besar. So, dia lebih kepada konteks ni lah. Nampak ni? Awak nak cepat masak kan? Nak buat nasi lemak ke? Awak nak buat apa lagi? Sup daging. Nak bagi empuk tulang tu kan? Daging tu. So, pastikan pressure yang tinggi. So, dia akan menyebabkan suhu itu membesar. Kenapa suhu membesar? Tadi saya dah ajar. So, dia akan jadi berkadar terus. So, gelu Z patah balik ke gelu Z. Badan mesti badan yang besi, betul tak? Ataupun apa? Nikrom. Yang cepat panas. Pengalih haba yang baik. Alright?
Next, untuk awak tahu, dia punya C, sesuatu yang mengalir haba yang baik, C dia mesti rendah. Tolong hafal ini. Untuk mengalir haba dengan baik, C dia mesti rendah. So, awak bagi alasan C rendah. Kenapa? Mengalirkan haba dengan baik. Takut awak tertukar pula nanti. Ciri keselamatan mungkin awak kata dia ada lock, safety lock. Supaya tak berlaku letup. Terlalu panas nanti boleh letup. Dan this one is bekas nak isi makan. So ni pun sama, awak nak maintain suhu. Lebih kurang macam atas tadi. Definition of suhu. Kalau haba bermaksud tenaga, suhu itu bermaksud darjah kepanasan. Ni, sesuatu benda yang nak maintain sejuk, tadi frozen kan? Bahan yang frozen. So bahan yang frozen, kalau tadi benda tu nak cepat panas, C mesti rendah. Baru dia cepat panas. Untuk kekal sejuk, C awak mesti tinggi. Dia dah jadi terbalik dah. Kenapa C tinggi? Sebab dia adalah bertindak sebagai penebat yang baik. Ni dua benda, jangan tertukar. Jangan tertukar. Yang atas dalam kotak ni untuk jadikan dia cepat panas. Okay? Yang bawah ni adalah untuk menjadikan dia sejuk. Dia maintain sejuk. Okay, bekas makan pula, dia akan sama cerita dengan cooker, pemanas. Macam besi tadi. Awak nak maintain dia panas. Okay, awak nak maintain panas pada air kopi kan. Awak beli air kopi. So, of course, benda ni adalah C yang rendah. Muatan haba tentu rendah. Kerana awak nak kekal panas. Tapi yang atas tadi, awak nak storagekan dalam polisterin tadi. Ataupun bekas yang warna biru merah yang awak jumpa tu kan. Bekas-bekas tu adalah untuk kekal sejuk. Dan akhir sekali ketumpatan mesti rendah supaya dia ringan. Sebab ada dua soalan sirit tau kat bawah tu. Okay, sirit ni, yang ni definition tadi C, kuantiti haba yang diperlukan untuk meningkatkan suhu 1 kg bahan sebanyak 1 darjah Celsius. Okay, yang ni awak dah maklum. Ni saya takut awak tak pandai yang ni. Terangkan kenapa ejen penyejuk ialah air. Kenapa air menjadi ejen penyejuk? Tu soalan yang biasanya pelajar tak boleh nak terang. Mempunyai C yang tinggi. Okay. So bila C yang tinggi dia adalah pengalir haba yang lemah. Dia lambat panas. Untuk soalan negeri yang lagi satu, dia modify sikit soalan ni, kita tengok Yang ni pula dia tanya, kenapa bilah radiator tu mesti nak kena banyak? Contoh awak pilih banyak kan. Awak nak circle macam kipas, kita tak nak kipas yang 3 blade, 5 blade lagi sejuk kan. Sebab kata bilah kipas mesti banyak sebab awak nak udara yang banyak. Okay, awak nak udara sejuk itu lebih banyak. Kenapa saiz kipas nak besar? Pun sama. Awak nak udara yang mengalir itu lebih banyak. Takat didih mesti adalah takat didih. Siapa tahu? Tinggi. Tinggi, betul. Sebab kita tak nak dia cepat bahang. Tak nak panas tau. So, dia mesti tinggi. Supaya tidak mudah mendidih. Tidak mudah mendidih. Ni antara karakter soalan yang suka tanyalah. Ni sama je macam tadi. Cuma dia tambah soalan dekat sini. Kalau tadi 2 markah, dekat sini dia tanya another 2 markah. So nanti saya bagi skipper kat awak Okay. Ada soalan so far? Tak ada Yang ni awak try tau. Sebab yang ni dia tanya bekas nasi yang awak nak pergi berkelah. Awak nak bekas nasi yang macam mana? Katakanlah pilihan awak ialah awak kena ambil polystyrene dulu. Sebab biasa kan awak nak pergi camping, awak bawa benda-benda yang mengedap panas. Apa awak nak maintain panas. Okay. Kemudian awak nak dia satu benda yang ringan. So pastikan awak pilih L.